Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua penonton di luar sana. Di mana saja anda berada, saya Siti Mazia binti Abdul Rahman bersama dengan saya Tengku Adida. Okey, kami dari Pewangi UiTM Cawangan Kelantan akan bersama anda semua lebih kurang dalam masa 1 jam, dan kami akan mempersembahkan masakan menu-menu daripada Kelantan, iaitu hari ni kita nak buat apa, Kak Dah? Hari ni kita ada sediakan resipi agak menarik, tutu ayam, butir nangka dan juga kerabu perut. Oh, banyak jugalah masakan kita nanti. Okey, untuk semua pengetahuan semua penonton, ini adalah siri kedua yang mana sebelum ni kita telah bersama dalam program Dung Dung Cak bersama Pewangi UiTM Cawangan Kelantan. Stay tune. Okey. Hai, kita bersua lagi program Dung Dung Cak bersama Pewangi UiTM Cawangan Kelantan. Untuk makluman puan-puan semua, program ini adalah kesinambungan daripada program Pewangi UiTM Cawangan Kelantan sebelum ini. Kita pernah mengadakan program masakan secara fizikal, dan memanglah tidak lupa ramai pakar-pakar yang masakan daripada staf akademik dan juga bukan akademik. Dan jangan perempuan terkejut pensyarah lelaki pun ada yang memberi sokongan turut memberi demonstrasi masakan. Okey, cuma hari ni saya nak teruskan dengan Puan Siti Mazia ni. Puan Siti Mazia ni bukan saja pakar masakan, pakar lah, beliau juga pakar kasidah, taranum apa semua Kejap, Kak Dah. Nak suruh saya kasidah ke? Boleh juga. Sambil masak kita berkasidah. Okey, kita mulakan dengan apa mula-mula kita punya ni? Okey, menu pertama kita hari ini seperti yang Kak dah pun ura-urakan tadi, Kak dah sebut, iaitu kerutu ayam. Kerutu ayam ni memanglah sebenarnya nampak remeh, tapi kita buat versi mudah dan sihatlah. Berserta dengan bertemakan sihat dan mudah kita punya program kan. Okey. Jadi kita perlukan apa, Kak Dah? Kak Dah pun dah biasa masak sebenarnya. Okey. 1 ekor ayam. Okey. Yang dibasuh dan dipotong, lebih kurang dipotong 12 lah. Dipotong 12 sebab kerutu ni kita suka, kalau sebenarnya kalau kita makan di tempat kenduri, dia potong 4. Dia banyak di tempat kenduri, biasa orang buat kerutu ayam. Okey. Seterusnya kita perlukan macam biasalah. Biasa orang gunakan 3 beradik. Ini apa, Kak Dah? Kita tambahlah lagi 2 orang adik-beradik. 2 adik-beradik. Ya Allah, Kak Dah. Okey, iaitu boleh Kak Dah sebutkan, mungkin Kak Dah tahu sebenarnya. Kulit kayu manis, kita ada bunga lawang, bunga cengkeh, buah pelaga dan juga pelaga hindi. Okey, kemudian kita ada rempah yang memang kita, kalau di Kelantan kita boleh guna daripada kalau Soho lah, di Kelantan perkataan Soho kan, biasa guna selising. Rempah selising, tapi boleh guna yang ada api pun ada. Perempuan jangan risau kita dah ada ready made punya ni rempah. Jadi dekat mana kalau dekat sini kalau cari? Kalau nak cari di Pasar Siti Khadijah. Pasar Siti Khadijah pun boleh. Mana-mana pun ada sebenarnya selising. Dia asal pada pati putih. Kemudian kita perlukan 5 ulas bawang merah, 1 inci lengkuas, 1 inci halia. Lebih kurang 5 hingga 6 ulas bawang putih, asam keping dan juga lada kering ataupun cili kering. Kemudian cili kering ni kalau tak nak guna cili kering, kita boleh terus guna yang ready made tu. Cili bo. Cili bo ataupun ciling kisar, cili giling. Cili giling. Okey, seperti yang biasalah, kita ada gula, kita ada garam, santan. Dalam kita guna, kalau santan kita beli dalam RM3 lah biasanya, ataupun kita perlu kepada kepekatan dia. Macam kerutu ni dia suka pekat, dia tak macam masak gula ayam yang selalu kita buat tu. Pekat lagi sedap dan kita gunakan sikit sebut perasa. Okey, biasanya ada yang suka guna
misal bahasa Kelantan Gula Melaka. gula Melaka, tapi saya suka guna gula lah Okey, cuma kelutuk ayam ni perempuan, dan minyak untuk biasanya masak. kita hidangkan, kita makan dengan nasi atau dengan apa? Dia boleh makan dia pelbagai. Pelbagai. Contohnya Nasi, macam kulit dia- kuning, Roti. roti. Ah. Dan malah ya, apa ni, kelutuk ayam ni kita boleh juga buat ya akak belau. Kalau di Kelantan kita keringkan. kita keringkan akak belau, okey, untuk hantaran kahwin ke, untuk pertunangan ke. Okey, silakan. Okey, Puan Siti, silakan kita mulakan. Saya tak sabar dah nak Okey, tengok saya masakan Puan suka Siti. guna pressure cooker sebenarnya. Cepat. Tapi kita kena tahu cara bagaimana nak gunalah, sebabnya dia akan mengubah tekstur sebenarnya. Betul. Tekstur lauk ataupun masakan kita. Jadi kita perlu masukkan okey. Ini adalah bawang, 1 biji bawang merah yang telah pun diiris ataupun dimayang halus, sedikit halia dan bawang putih. Yang selebihnya yang lain ni yang semua saya dah tunjukkan tadi, kita dah siap mesin ataupun Kita dah siap blend tumbuk. lah, ya? Kita blend kita Blend, blend ya? kita blend kat dah. Oh. Jadi yang ni okey, puan-puan boleh blender ataupun tumbuk. Tapi sekarang ni kan nak cepat. Ya, tahu kan je lah perempuan. Sama sekali kita kan semua sibuk kan dengan kerja masing-masing. Jadi kita nak So, sekarang ni kita blend nak aja. kita nak nak start untuk masak lah, tunjuk masak. Sebek tu, bake dah ni. Bake dah. Okey, Kak Dah, sekarang kita boleh start lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, teman saya sebenarnya kalau saya ada satu Boleh berkasih dah sikit ke? tak, Kak Dah. Sebenarnya kalau kita nak masak ni untuk bagi orang rasa sedap, sebenarnya dia ada satu petua. Betul, kasih sayang lah. Kasih masak. sayang tu bila dia makan dia akan rasa sedap ke gitu. Oh, gitu. Saya ada pernah dapat ni daripada seorang lah hamba tu. Dia bagi satu petua. Kalau masa kita nak masak kita baca bismillah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Laisalah min dunillahi kasyifah. Okey. Kita bacalah berulang-ulang ya. ya. Laisalah min dunillahi kasyifah. Okey, sambil-sambil tu. Okey, kita tak perlu minyak yang banyak sebenarnya. Okey. Dah pun panas, jadi Kak Dah ke saya ni nak masak? Tak apa. Okey, kita masukkan. Okey, 5 beradik Kak Dah kata. Yang 3 beradik jadi 5 beradik. Okey, bagi dia panas dulu. Okey, dia masak. Okey. Okey, kita bagi dia masak. Kemudian sambil tu bolehlah kita tunggu. Okey. Dia masak Sehingga garing ke? tak perlu garing sangat. Okey. Okey, bagi dia masak, bagi dia ni naik Puan Siti ni juga pakar masakan ya, bubur Ashura ni. Kata baru ni. tak juga dulu saya ingat masa saya dah jadi lecturer mula-mula di UiTM Macang. Saya mula di UiTM Macang. Saya yang pertama saya ikut Kak Dah lah yang buat bubur Ashura. Kak Dah suruh saya buat telur rambai dah. Sekarang kita masukkan. Okey. Bawang putih, bawang merah dan juga halia yang dimayang halus. Okey. Kalau kita masak atas dapur gas sama je juga. Okey. Cuma yang ni dia lebih cepat lah, dan memang saya keadaan di rumah saya jarang menggunakan dapur gas sebenarnya. Ya, kita faham. Faham. Okey, sekarang ni sebenarnya masak ni adalah subjektif bagi saya. Okey, mereka yang suka masak sebenarnya dia boleh hilangkan perasaan stres. dia macam terapi kat sebenarnya masak. Memang satu terapi Saya juga, tak adalah pandai masak kat dah sebenarnya. Tapi sebab saya selalu masak. Selalu masak kat rumah kan. Okey, kita bagi dia kuning dan naik bau. Nampaknya okey, dia dah semakin kuning. Kan? Okey, dah. Boleh. Kemudian kita masukkan apa? Kadar kacau. Kita masukkan bawang merah, 5 ulas bawang merah. Okey. Lengkuas biasanya kita ketuk, tapi saya terus mesin saya blend. Blend ya. Lada kering atau cili giling pun boleh. Cili yang telah dikisar. Kemudian kita masukkan bawang putih dan juga halia. Okey, kita masukkan.
Okey, dah. Okey, Kak dah tolong ni lah kan? Okey. Okey, saya Jadi, tolong kacau sekejap. Memanglah Kak dah. Kalau lah katalah benda tu kerutuk ni sedap sebab orang yang mengacaunya ada orang yang cantik. Okey, kita bagi dia masak sikit, kemudian masukkan kita akan masukkan apa tu? Serbuk kerutuk. Okey. Nak naik minyak. Okey, dah nampak macam naik minyak. Kita punya bahan tumisan tadi. Ya. So, Ti, apa seterusnya, Ti? Kita masukkan kita punya rempah kerutuk tadi. Okey, tapi versi ni saya tak saya taruh kerisik sebenarnya. Saya tertinggal tadi, tapi tak apa, nanti kita tunjuk kita guna kerisik juga untuk ni. Oh, gitu. So, maknanya apa tu dia punya rempah tu campur dengan kerisik ke, Ti? Belum lagi. Kita akan letak kerisik nanti kita akan letak akhir sekali. Juga akhir, ya? Saya suka terus letak garam gula. Biasanya orang lain tak suka, tapi saya suka sebab dia akan akan mudah masak sebenarnya. Rasa lebih mesra kan? Okey. Kita masukkan gula ikut rasa lah. Okey, gula, garam sikit. Okey. Garam, dan last sekali kita masukkan juga bubuk perasa. Okay. Kemudian jangan lupa letakkan tadi jangan terkisar pula. Asam keping. Asam keping jangan pula dikisar. Jangan lupa ya perempuan, kita letak asam keping. Agaknya berapa keping tadi? 3 dan 2 keping itulah. Okey, tak apa, Kak dah buat. Okey. Sebab ini sebenarnya Kak dah lagi. Okey, biasa masak depan saya sebenarnya. Sebab ini apa tu? Resepi memang Kelantan boleh buat sebenarnya kalau gitu. Okey, para penonton, kita bagi dia masak dulu. Okey, dia masak dia punya. Kadang macam mana dengan pewarni UiTM Kelantan hari ni? Dah lama Kak dah pegang jawatan sebagai timbalan pewarni tu. So apa ni, walaupun kita tahu je lah ya, kita ada kekangan masa dan kekangan keadaan musim-musim COVID-19 ni, tapi kita masih lagi bergiat aktif lah. Saya tahu Kak dah selalu masuk apa? Dekat fashion. Aduh. Itulah. Suka juga kita tidak hanya tertumpu kepada kerjaya kita mengajar sebagai lecturer sahaja kan. Okey. Nanti bila dah masak, kita tunggu sikit masa dalam 3 hingga 5 minit untuk masak dia punya apa tu rempah tadi. Okey, kita akan masukkan ayam. Saya nampak macam dah dah pun masak. Dah elok masak ni. Dah elok masak tu. Jadi kita masukkan ayam dan kita gaul sebati. Okey, Kak dah saya masukkan ayam saya ni, Kak dah tolong. Ya. Okey, 1 ekor ayam. Kita masukkan 1 ekor ayam. Boleh gaul tak, Kak dah? Okey, masukkan ayam. Okey. Jadi program masakan ni kita hanya buat medium secara online ajalah ya, guna YouTube. Sebelum ni secara fizikal. Okey. Kamu perlu. Kamu perlu. Okey, next. Ready, action. Okey, Ti, seterusnya Ti. Okey, kalau kita nampak dia macam kering kan, kita boleh masuk air lah, Kak dah. Okey, para penonton, kita jangan masuk air banyak sebab kita kalau guna. Okey, sikit lagi, Kak dah. Okey, cukup. Okey, kita takut dia nanti hangit kat bawah, tapi biasanya pressure cooker ni dia tak hangit biasanya. Okey, kita bagi dia serata, sebati. Okey, macam ni. Okey. Macam ni. Last bila dah nak masak. Tapi saya cakap dah tadi, kita terus letak dan kita bila macam ni, kita akan biarkan selama lebih kurang 5 minit dalam rice cooker
untuk kita sebelum kita letak santan. Jadi santan cuma kita tinggal lagi dua lah. Santan dengan apa tu? Santan dengan kerisik. Okey. Kita tinggal santan kerisik. Okey, kita biarkan dia masak lah. Okey, saya letakkan dalam ni. Saya akan ambil yang 5 minit ataupun 5 hingga 8 minit. Jadi kita teruskan masakan kita selepas ni kerabu perut ya Ti? Ya, kerabu perut Kak Dah. Okey. Kita biarkan dalam ni. Ada 5 hingga 8 minit. Kalau pressure cooker 8 minit lah. Tak perlu lama sebab ayam dia cepat masak. Cair tu kan. Dia memang pekat lah. Okey, so insya-Allah dia masak dalam 2-3 minit. Kita akan terus kepada menu 3. Apa Kak Dah? Pembasuh mulut ya. Apa ni, butir naka ke Ti? Butir naka, tapi kita tak naklah macam dia nampak macam lemak sangat sebab kita betul makan sihat dan mudah. Yelah. Okey, nanti kita akan buat pencuci mulut iaitu butir naka. Okey Ti, cuba rasa sikit Ti. Okey, Kak Dah rasa lah. Dah ingat, ya Allah, betul lah. Itulah cabaran suatu betul. Yalah, nampak macam mana perempuan yang musim Covid kan. Angka pencegahan. Kak Dah dah 3 booster lah. Sedapnya Ti. Ya Allah. Ketuk apa ni? Dundun Cap. Okey, program Dundun Cap Pewani UiTM Kelantan. Okey, kita minta Kak Dah lah yang tolong hiaskan sebab ini program bersama dengan dia juga. Okey, Kak Dah akan letak. Okey, nampak macam kerutuk beli kat kedai tak? Sama lah Ti. Saya rasa lagi sedap daripada kedai ni. Cukuplah. Okey, Kak Dah pun siap menyiapkan menu kedua iaitu resepi kerutuk ayam.
Okey, kita letak lagi sikit ya untuk hiasan. Okey, inilah kerutu ayam menu kedua kita dalam siri kedua bersama Tengku Adida, Tengku Zainal Muluk. Okey. Okey, untuk menu kedua kita akan mulakan dengan kerabu perut. Okey, kerabu perut ni juga satu juadah yang popular juga di Kelantan ya. Kelantan ya. memang suka makan kerabu-kerabu ni orang Kelantan sebab dia dekat dengan Thailand kan, Siam. Tapi kerabu Siam ni dia lain. Oh, dia beza sikit ya. Dia macam-macam dan dia tak banyak guna santan. Okey. Macam kita Kelantan ni suka guna kerabu yang ada santan. Okey. Okey, kita perlukan kadar. Okey, kadar bahan untuk buat kerabu perut. ya. Okey. Penonton semua, kita perlukan bahan utama sekilo perut. Ini bukan ini perut kita kadar. Oh ya. Perut kita Ya. ini perut kita, bukan perut bulat. Dia ada kadang kalau orang keluar Kelantan dia tak di luar Kelantan saya ingati perut ni murah sangat. Oh gitu. Sebab dia orang tak makan, tapi Kelantan ni semua dia makan. Yalah. Okey, perut ni kita rebus. Okay, kita rebus dengan sedikit garam. Berapa lama tu? Kalau biasa guna pressure cooker, saya suka guna dalam 20 hingga 25 minit lah. Okey. Kita tak nak bagi dia masak macam terlampau terlampau lembut. Okey. Sebab dia mengubah tekstur rasa nanti tak sedap. Kemudian kita ada 5 ulas bawang merah, 1 inci halia, 5 hingga 6 ulas bawang putih. Kita ada 3 batang serai, cili kering. Kemudian semua barang tu kita akan blender ataupun mesin. Okey. Kita akan mesin. Kemudian kita ada ulam yang akan kita campurnya adalah kacang panjang, daun kesum. Daun kesum. Okey, sikit daun kesum. Okey, dan juga cili. Yang ni untuk hiasan lah. Okey, dan biasa kita guna yang asasnya adalah daun kesum lah, nak bagi dia rasa kerabu perut ni lain. Dia tak sama dengan kerabu lain. Oh gitu. Kita perlukan santan juga. Kita perlukan dalam RM3 santan yang tak perlu dimasak. Kita guna santan yang pure, santan segar. Kalau santan kotak tu 1 kotak dah cukup lah. Yang kotak kecil tu. Sikit serbuk perasa, gula, garam. Kemudian ini yang dah siap blend. Ini yang dah siap pun kita kita kisar semua bahan ni. Yang kita dah kisar. Kemudian kita kadar boleh tolong saya buatlah. Okey, nanti macam mana Ti? Nanti dia kadar yang kita berbelas sekali sebenarnya. Oh, kita berbelas sekali. Okey, kadar ni bawang merah dalam 5 ulas kita dah pun blender bersama dengan 1 inci halia, 5 hingga 6 ulas bawang putih, 3 batang serai dan juga kita masukkan juga cili giling. Kalau kadar bagi cili giling cili ini cili kering. Cili kering yang telah pun kita kisar. Boleh terus kisar selalu. Stop. Okey, kadar. Jadi bila dah masuk macam ni kadar lah. Nanti kadar buat nanti Titi masukkan bahan-bahan lain. Okey, bila dah masukkan kita gaul orang Kelantan panggil gaul atas darat. Okey, gaul atas darat. Okey, puan-puan semua, nanti yang luar pada Kelantan tak faham apa tu gaul atas darat. Maksudnya kita tak guna api. Tak guna api. Mana kita tak perlu memasaknya ya. Jadi kita masukkan gula. Gula dalam 1,5 sudu cukuplah. Cukup manis pula. Di Kelantan semua manis. Sedikit garam. Kadar kacang dan sikit serbuk perasa lah. Lepas tu kita masukkan santan. Jangan banyak sangat. Saya pun mungkin dalam 2 hingga 3 ringgit tu cukup lah, ataupun satu kotak. Nampak lain kan ni tadi tadi kita nampak macam kita nak tumis kan. Tapi kita tak perlu tumis sebenarnya. Kita terus buat
Macam ni kita terus boleh makan kejap lagi. Cuma bezanya, okey, tadi saya kata saya terlupa satu benda kan. Kerisik. Kerisik ya, kita letakkan Okey, kerisik. kita letakkan kerisik. Okey, sikit je kerisik, kita nak bagi dia rasa okey, lagi sedap. Okey, kita masukkan kerisik. Agaknya bila kita tak masak, so kita buat dia punya kerabu ni. Kita campur semua. Jadi agaknya bertahan berapa lama ni? Biasanya kita boleh tahan dalam 5 jam sebenarnya. Sebab kita masukkan nanti, sama ada kita nak masukkan limau. Ya Allah, dia terlekat pula. Ini untuk okey. Kita masukkan limau nipis, dia bagi tahan. Ataupun kita masukkan cuka, dan rasa pun lagi sedap. Okey. Yalah, sebab kita tak nak basi cepat kan. Nanti dia mudah basi kan. Tapi biasa kita letak dalam peti. Okey, dah. Sebenarnya dah boleh rasa ni. Dia rasa macam mana. Okey, kita suka terus. Okey, kita terus letak asam limau lah. Okey, cukuplah asam limau. Separuh je asam limau tu, sebab asam limau tu besar. Okey dah. Kak dah boleh rasa sebenarnya? Okey, nanti saya rasa sekejap ya. Okey, saya cuba dulu sikit. Boleh, dah boleh rasa sebenarnya. Kita takut nanti kita bila kita dah letak semua tu, dia akan dia akan berubah rasa. Sedap. Sedap. Macam mana masam-masam, rasa cukup. Saya rasa cukup lah, dia punya rasanya memang cukup. Dah cukup rasa? Okey. Kalau macam tu kita dah boleh tambah benda perut. Okey, kadang masukkan perut ya. Cepat lagi dia buang benda tu. Okey, dia masukkan perut. Okey, kadang masukkan perut. Okey. Okey. Bila masuk perut tu, sebenarnya penonton ataupun rakan-rakan di luar sana boleh ikut kreativiti masing-masing untuk potong perut tu. Okey. Kak dah lama dah saya tak dengar Kak Ada nyanyi. Inilah nyanyi tu. Saya nyanyi lagu apa saya? Lama dah saya tinggal Kak Ada. Sejak suara merdu ti. Lagu apa Kak Ada suruh saya nyanyi? Kan saya nyanyi sungguh kan. Nakal Kak Ada ni. Okey, kita masukkan perut. Biasanya kerabu perut ni orang suka makan waktu bulan Ramadan banyaklah. Berbuka puasa kan dia boleh tambah selera makan. Okey. Kadang nyanyi ke? Nak kasidah tu boleh lah. Okey, Ti. Kasidah sikit, Ti. Kasidah apa Kak Dah? Apa, Ti? Sikit je. Qamarun sidna Nabi Qamarun. Cukup lah tu Kak Dah. Sebab kita nak masak. Kata ini memang pandai kasidah. Pandai masak. Okey, kemudian kita letak benda bahan-bahan untuk last sekali. Okey, ambil pengepit Kak Dah. Okey, Kak Dah ni memang bidang dia bidang undang-undang. Tapi dia minat je pensyarah. Kalau tak dah jadi lawyer ni. Okey, Kak Dah. Kita dah nak hampir siap. Okey. Yang ni kita letak atas lah. Kak Dah tahu je. Pulang pada cita rasa. Dan last sekali, ini yang bezanya. Sebab kita letak daun kesum. Kalau siapa yang nak masam lagi, boleh tambah lagi lah. Dia punya asam limau tadi ya. Dia berbeza lah ikut rasa ya. Jadi dah siap lah macam tu lah. Itu saya tak perlu masak. Cuma yang masaknya perut, kena masak perut sahaja. Okey. Biasa orang buat perut air asam kan. Ni kita kerabu perut Wesi Kelantan. Okey. So kita dah siap lah untuk menu yang kedua. Dan selepas ni kita akan teruskan dengan kita boleh display terus kan? Okey, kita display dulu ya. Okey. Kak Dah lah display. Okey, dah siap. Dah siap dah. So sedapnya kerabu ni, Ti.
Bolehlah Kak ada rasa kejap lagi. Jadi kalau bulan-bulan puasa ni biasanya memanglah menjadi juadah utama Cukup ni. banyak tu. Okey. Okey, so macam mana Kak Ada nak display? Kak Ada lah. Oh, saya juga. Kak Ada lah nak buat macam mana? So kita letak je lah tabur ya. Nak bagi apa ni nampak menarik. Kan siapa kata orang berkecaya tak boleh masak. Okey, mungkin kita akan letak 1 2 lah. Okey, dah. Boleh Kak dah? Okey. Okey. Wah, nampak menarik betul lah juadah nanti. Boleh dah tu. Okey. So, siap untuk menu kedua kerabu perut. Okey. Siap untuk menu kedua kerabu perut. Wesi Kelantan. Okey. Okey, Ti, menu ketiga kita Ti, butir naka Ti, macam mana Ti? Butir naka pemanis mulut. Yang ni butir naka ni memang bahasa Kelantan meme. Oh. Meme ni maksudnya popular di Kelantan dan biasa dimakan di waktu petang lah. Itu minum petang. Okey. Sebagai pemanis mulut. Jadi kita perlukan bahan-bahannya. Dah biasa buat kan? Dah biasa buat. Tak biasa Ti. Kita nak belajar dengan Ti. Kadang ni dia selalu buat. Okey, manis kita ni saya kurang sikit lah. Yalah, kurang manis tapi jangan kita kalau kita makan rasa tak ada macam makan banyak pula kan. Menjaga kesihatan tu memanglah sebab dia pun manis. Tapi Kelantan memang tak boleh lain daripada manis. Itulah. Orangnya pun manis. Macam Kak Ada. Okey, para penonton semua, kita banyak berceloteh jugalah sebab okey nak tunjukkan cara untuk buat butir naka Wesi Kelantan. Okey, Wesi Kelantan. Kak dulu, tak ingat. Okey Ti, macam mana Ti bahan-bahannya nak buat ni? Nak buat butir naka Wesi Kelantan ni. Okey, Wesi Kelantan kita perlukan tepung beras pulut. Okey, tepung beras pulut ni saya ambil kita guna untuk yang 500 gram ni pun dah boleh makan sampai 10 orang ni. 500 gram. Okey, 500 gram. Belilah jenama apa pun asalkan dia tepung pulut. Jangan dia ada dua tepung pulut sebab satu lagi yang kita buat macam yang merah dengan yang biru je ni. Itu yang kalau itu yang Thailand. Okey. Kita boleh dapat yang Tesco pun ada yang Lotus ataupun apa-apa sajalah yang jenama tempatan. Okey, kemudian kita ada halba dalam satu sudu halba untuk buat kuah dia. Gula, garam. Ini adalah daun pandan. Okey, dalam 5 helai yang kita dah pun blend dan kita ambil, kita tapis dah ambil airnya. Kemudian kita ada daun pandan lah untuk kita masak kuahnya nanti sebab dia berkuah. Okey, cara nak masak. Okey, cara untuk masak kita masukkan ke dalam bekas ataupun mangkuk sebab kita akan uli. Okey, saya simpan sikit sebab kuk-kuk dia lembik. Okey. Kemudian kita Kak nak buat ke saya ni? Tak apalah, tiba saya tengok dulu macam mana. Buat butir naka ni ataupun kuih Kelantan yang butir naka ni, kita masukkan tepung beras pulut dalam 500 gram. Kemudian jangan lupa kita masukkan secubit garam sebab kita tak pakai sekarang ni, kita tak pakai biasa kita guna air kapur ataupun kapur. Jadi saya tak suka sebenarnya kapur sebab dia rasa macam adalah kelak sikit ke, tapi sebenarnya tekstur untuk yang nak bagi cantik. Okey, ada pegang. Tekstur yang nak bagi cantiknya kita letak air kapur. Okey. Ini yang versi mudah lah, tak perlu tak perlu kita rebus dan sebagainya. Okey, jadi kita akan uli sikit-sikit kita letak. Okey, saya guna yang daun pandan ni sebab sebenarnya ada sebut pewarna ataupun pewarna tu kan. Yang ni lebih sedap sebab kalau kita rasa dia. Ni berapa gelas tu Ti? Dia lebih kurang dalam 2 gelas. Okey. 2 gelas yang biasa tu. Bukan mak gelas. Gelas. Okey, teruslah
Okey, kita kalau lah nampak macam melekat tu, okey, kita dah boleh uli. Sebab kita nak, nanti kita nak bentukkan dia bulat-bulat ataupun macam oval macam tu. Okey, kalau saya tak campurlah dengan tepung biasa. Ada orang kalau yang nak bagi dia macam keras, dia suka letak campur dalam dua sudu lah, dua sudu tepung biasa. Saya lebih suka guna tepung ni sebab dia lembut. Okey. Saya sediakan juga air kot macam 2 gelas tu. Kalau kurang boleh nak bentukkan, nanti kita boleh tambah air biasalah. Tutup apa dulu kamera. Kak Dah ni dah jadi macam ni. Dah hati adunan tu macam mana kita nak. Okey, tuan-tuan dan puan-puan penonton di luar sana, okey, sekarang ni kita tengok dia dah pun kita jadikan dia satu dough atau adunan yang akan kita bentukkan dan bentuk kecil-kecil macam oval untuk kita masak nanti. Okey, jadi kita kena bentukkan dulu. Okey, jadi kita bentuk macam ni. Kita ambil sikit. Macam Kak Dah, ya, cantik Kak Dah. Tambah kecil macam ni ya. Jangan besar sangat. Besar. Kalau besar ni sebab dia akan masak, dia akan jadi besar. Macam tu. Jadi kita akan buat macam ni. Biasanya kalau yang purenya, kalau butir nako, dia memang warna macam ni lah. Tapi sekarang ni kan orang suka buat macam-macam warna. Okey. Untuk sihat kita pakai yang asli lah, itu daripada daun pandan. Memanglah atas kreativiti masing-masing. Ada yang buat multi color kan. Saya pernah tengok ada macam-macam color. Nanti kita buat sampai dia siap habis lah. Untuk habiskan ni 500 gram pun dah banyak boleh makan ni. Dah ramai dah boleh makan. Banyak nanti. Okey Kak Dah, pegang dulu. Okey para penonton, sambil tunggu kita boleh selesaikan untuk bentukkan bentuk oval kecil-kecil tu untuk butir nangka kita. Jadi kita boleh masak dia punya kuah lah. Okey, cara masak kuah sebab kita kan bertemakan sihat dan mudah. Jadi tak perlu masa yang lama. Kita masukkan dalam air, tak perlu banyak, dalam 1 liter. Okey, sebab periuk ni dia besar. Okey, periuk ni besar, kita masukkan dalam 1 liter air. Okey, air ni kemudian kita masukkan. Okey, Kak Dah boleh carikan dalam 2 helai. Okey, 2 helai daun pandan. Okey. Jadi kita masukkan halba, 1 sudu halba. Okey, 1 sudu halba. So masukkan dalam ni ke? Ya, dalam 2 helai je lah. 2 helai saja. Okey, api tak apa sebab dia masih ada air kan. Kita masukkan. Okey, kita tunggu dia macam. Okey, kemudian kita masukkan gula. Okey, secukup rasa lah. Kita tak nak manis sangat. Kita masuklah dalam 3 sudu pun dah banyak lah. Okey, ikut sebab kalau kita masak sendiri Kak Dah, kita boleh rasa. Kalau kita nak manis, kita letak lebih sikit. Tapi sebenarnya kalau kita buat sendiri, kita kurangkanlah manis sebab kita nak sihat kan. Okey. Yang orang Kelantan ni memang dia tak boleh lari dengan manis. So kalau kita beli yang dah siap, memang manis lah. Je garam untuk rasa lemak. Okey, jangan banyak. Okey, sedikit garam dan saya suka. Okey, kita tunggu sampai dia gelegak, barulah kita masukkan santan. Okey. Okey, kita masukkan santan kejap lagi. Nanti dulu betul Okey, Kak Dah tolong kacau. Okey, diletakkan. Okey, sebenarnya para penonton, kita akan masukkan santan. Okey, kita masukkan terus santan. Okey, dalam 250 ml. Kita masukkan santan. Okey. Dan dah pun gelegak ataupun dah pun menggelegak tu. Kemudian bolehlah nanti dia menggelegak, barulah kita tak perlu sebab kita nak masak sihat dan cepat ataupun mudah.
kita boleh kawal sendirilah penggunaan santan, garam dan gula, ya Kak Dah? Okey, betul. Bila dia nampak dah nanti dia menggelegak, okey, maksud santan dah masak lah. Kemudian kita bolehlah letakkan adunan, adunan butir nako yang kita bentukkan seperti oval tadi. Okey. Kita akan letakkan butir nako yang telah dia butir nako seperti seolah-olah biji buah nangka. Biji dalam tu, tapi dia berwarna hijau. Okey. Stop dulu sebab butir nako tak sudah. Okey, perempuan penonton di luar sana, sekarang kita dah nampak yang telah dibentukkan biji-biji nangka yang ditentukan macam ni Kak Dah. Ini Kak Dah ke yang buat ni? Patutlah, tak apalah. Okey, jadi kita tak perlu rebus dan baru kita masukkan, dan kita sebab versi mudah ni kita terus masukkan ke dalam. Lepas digentil-gentil terus kita masukkan. Ya, lagi cepatlah. Sebenarnya kejap, cuma untuk bentukkan tu lah kena perlukan. Ramai cepat siap lah. Kalau lambatlah siap. Tapi kita buat sedikit dulu sebab kita masih tunggu sehinggalah biji nangka tu yang agaknya berapa minit ti? Dalam 3 minit sudah masak dah. Sebenarnya 3-4 minit dah masak sebab bila kita masuk dalam kuah yang dah dah menggelegak, kuah tu dah masak, sebenarnya kita tunggu biji nangka tu masak. So kita dah boleh display kejap lagi. Okey Kak Dah, butir nangka Kak Dah sudah masak. Dah masak. Okey, nampaknya kalau kita nak tahu dah masak tu. Okey, kadang-kadang kita boleh je ambil macam letak dalam piring, tapi saya boleh buat macam ni dah masak dah tu. Okey. Jadi Kak Dah lah tolong untuk kita hidangkan, bagaimana nak hidangkan. Kak Dah. Ini Kak Dah kena kejap. Okey, Kak Dah kena ambil biji nangka tu, bagi banyak sikit. Kita tak nak bagi lemak sangat, biasa orang suka pekat kan, tapi kita nak jaga kesihatan juga. Kita buat sendiri ni sebab kita tak nak manis dan kita tak nak bagi kuk. So biasanya bolehlah. Dah cukup tu Kak Dah kuk. Boleh dah. Okey. So inilah butir nako. Butir nako versi Kelantan untuk tema sihat dan mudah. Resepi ketiga kami untuk siri ketiga ini. Jadi kita boleh sekarang ni dah boleh tunjuk. Wah, dah siap Ti. Kita kena juadah tu menu yang kedua ni. Itulah jangan tak percaya. Kak Dah sebenarnya pandai masak sebenarnya. Betul lagi. Ada Kak Dah ni ada talent untuk jadi chef sebenarnya. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan ahli pewarna semua, inilah dia resipi pertama kita, iaitu apa Kak Dah? Kerutu ayam. Okey, kerutu ayam. Yang kedua, kerabu perut versi Kelantan, butir nangka. Dan yang ketiga, butir nangka. Butir nangka ni Kak Dah tak rasa lagi biasa. Okey, Kak Dah nak rasa ke macam mana? Okey, kita boleh rasa sekejap ya. Sekejap dulu. Rasa juga butir nangka dia. Rasa. Okey, untuk versi sihat lah. Kita letak 3 sudu saja tadi. Tak ada dah. Saya ni selalu terlupa. Inilah cabaran buat program sewaktu pusing. Lemak betul, lemak. Nanti kita kurangkan santan lah untuk sihat dan mudah dan cepat kan, tak perlu. Jadi orang buat 2 kali versionnya, kena rebus dulu barulah masukkan dalam. Tak adalah kata manis sangat kan. Saya rasa dah elok dah, cukup dah semuanya. Ya. Memang perfect tu. Okey, so untuk semua ahli pewarna dan juga komuniti masyarakat di luar sana, para penonton, saya Siti Majah binti Haji Abdul Rahman bersama dengan Saya Tengku Aida dan rancangan kami Dundun Cak UiTM Cawangan Kelantan Pewarna. Jangan lupa cuba, jangan tak cuba ya perempuan. Okey, terima kasih. Jumpa dalam siri seterusnya bersama kami. Jumpa lagi. Assalamualaikum.